سبحانك لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية الناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا لمن نعرف بأوامرك ونعرف بمنك وإلهم الملائكة المقربين وحسن المسلمات وافتح لنا برحمتك وعلينا بسر رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المصري لا نفعنا بمنه في الدارين dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu hukum adat. Kerana ia terhenti atas berulang-ulang. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia itu hukum syarak. Kerana terhenti ia atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak. Menghantarkan dia. Belum pada ni kita kembali kepada tarif bagi hukum akal. Mana dia tarif dia? Atas tu sikit. Hukum akal tu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya dengan ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Maka dia katanya dan keluar dengan kata antarif tadi. Dan keluar dengan kata antarif. Tarif hukum akal. Apa kataan tu? Tiada terhenti atas berulang-ulang itu. Tiada terhenti itu perkataan dalam tarif tadi. Tiada terhenti atas berulang-ulang itu. Keluar fa'il hukum akal. Ini keluar oleh hukum akal. Mana hukum akal ada hukum adat. Jadi hukum adat tak masuk, keluar tak masuk. Kalau kata keluar tak masuk. Keluar atau katanya tak masuk di dalam ta'rif, di dalam pengertian hukum akal. Sebab di dalam ta'rif hukum akal dia kata daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Pasal dalam ta'rif hukum akal dia kata dengan ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Dengan sebab perkataan itu keluar hukum adat daripada ta'rif, daripada makna, daripada hakikat hukum akal. Dengan maknanya, kalau dia tak kata ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba tu, maknanya masuk hukum adat di dalam ta'rif hukum akal juga. Itu tak boleh nak masuk. Sebab benda lain. Jadi mana hukum adat tak masuk dalam makna hukum akal, sebab dalam makna, dalam ta'rif hukum akal, dia kait dengan kata daripada ketiadaan berhenti atas berulang-ulang. Dengan sebab perkataan inilah hukum adat tak masuk dalam ta'rif hukum akal. Begitu ya. Kenapa begitu? Kerana ia hukum adat terhenti nak jadi hukum adat tu terhenti atas berulang-ulang. Sebagaimana kita maklum.
dan keluar dengan kata tiada terhenti hantar oleh yang menghantarkan dia. Keluar, ini keluar daripada ta'rif hukum akal, keluar dengan kata, jadi dengan perkataan ta'rif hukum akal, perkataan tu tiada terhenti atas atas hantar oleh yang menghantarkan dia itu. Keluar hukum syarak. Jadi hukum syarak tak masuk dalam pengertian hukum akal sebab ada kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantar. Kerana terhenti kerana ia hukum syarak terhenti atas orang. Tapi sebut orang ni tak elok lah sebab Allah tak panggil orang kan. Tapi bahasa kita biasanya cakap orang semua. Maknanya kena ada yang menghantarkan. Kerana ia terhenti atas yang kalau elok ni yang lah. Atas yang orang tu tak nak. Atas yang menghantarkan dia. Siapa yang menghantarkan dia? Yakni syarak menghantarkan dia. Yang di mana syarak terletakkan. Kalau syarak tak letak kata wajib, tak wajib sembahyang 5 waktu. Kalau syarak tak letak kata wajib puasa, tak wajib puasa. Jadi maknanya puasa tu jadi wajib sebab diletak oleh syarak. Kemudian katanya dan tersimpan ini masalah lain. Nak masuk pada bahagian hukum akal pula. Buka. Dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bagai. Dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bagai. Seperti lagi akan datang sebutnya. Lagi akan datang akan sebut bahawasanya hukum akal itu terbahagi kepada 3 bagai. Tapi sekarang tak nak cerita lagi lah. Sebab ceritaan bahagian hukum akal itu dalam matan lagi akan datang. Dan hukum adat itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya dengan wasitah, dengan melalui, dengan menengahi atau dengan melalui cuba-cuba. Ini uji try. Cuba-cubakan dia dan berulang-ulang. Jadi maknanya hukum adat tu ialah mengisbatkan suatu perkara bagi suatu perkara, mengisbatkan suatu pekerjaan mana suatu perkara lah bagi suatu perkara ataunya menafikan diakan suatu perkara, suatu pekerjaan daripada suatu pekerjaan dengan wasitah, dengan menengahi, dengan melalui cuba-cubakan dia dan ulang-ulang. Nak tahu kata nasi ni boleh mengenyang, kena cuba banyak kali juga kan. Kita tak boleh kata nasi ni mengenyang, air ni memuaskan dahaga. Kalau buah durian tak boleh mengenyang. Begitu kan. Buah durian ni apa dia? Kolesterol banyak. Menyebabkan ketekanan darah. Itu semuanya tahu daripada adat semua. Lepas tu nak boleh tahu gitu daripada ulang-ulang lah. Daripada cuba, daripada ulang-ulang. Sebab orang dulu dia tahu daripada itu ya. Dia tahu daripada benda adat ni, dia tahu benda adat yang orang-orang tua cerita kat kita ni. Kalau dia katanya pada adatnya durian biasanya buah apabila umur 7 tahun, 8 tahun mulai tanam tu umurnya 7 tahun, 8 tahun berbuah. Contohnya dia cerita kepada kita. Pokok ni 3 tahun berbuah. Pokok ni 2 bulan berbuah. Ayam berapa bulan nak mula bertelur, orang tua kita, orang-orang dulu ada cerita.
Ayam ni lebih kurang 6 bulan mula bertelur. Misal. Tak tahu juga saya pun. Misalnya. Itu yang dicerita tu tahu daripada mana? Daripada berulang-ulang berlaku. Gitu. Jadi maknanya boleh tahu tu dengan secara berulang-ulang, cuba uji, try, begitulah. Jadi maknanya dengan sekaligus tak boleh nak buat putusan lagi. Dengan sekaligus tak boleh nak buat keputusan lagi. Seperti kita katanya, cili itu pedas. Itu dengan sebab banyak kali dia makan terasa pedas. Sekali makan rasa pedas. Kali pertama tu, kita katanya, nak bagi nampaknya kita tanam pokok cili, satu pokok kat rumah kita. Maka apabila berbuah, kita try makan sebiji, pedas. Maka tak boleh nak buat putusan lagi tu. Kena try boleh 2 biji, pokok ni pedas. Boleh jadi kebetulannya pedas, boleh jadi buah lah, sebiji lagi tak pedas. Begitulah. Dan tersimpan ia hukum adat pada 4 bagai. Pertama, 4 bagai itu pertama ditambatkan wujud, diikat. Wujud dengan wujud. Mana ada ikatan antara ada dengan ada. Ditambahkan diikatkan wujud dengan wujud. Mana ada pertambatan antara ada dengan ada. Mana nak ada perkara ni, kena ada satu perkara lagi. Nak ada perkara ni, tak boleh nak ada, mesti kena ada satu perkara lagi. Seperti ditambahkan wujud kenyang dengan wujud makan. Seperti ditambahkan wujud kenyang dengan wujud makan. Ada kenyang, ada makan. Maknanya, kalau tak lah. Kalau tidak, tidak. Kalau tak kenyang, kalau tak makan, kalau tak ada makan, tak ada lah kenyang. Begitu kan? Tapi adat. Boleh jadi menyalahi. Sebab dalam kitab yang tadi tu Zahratul Murid tu dia kata serta boleh sah menyalahi. Jadi kalau kita kira pada adat tu maknanya dia katanya ada ikatan antara kenyang dengan makan. Ada sama ada. Dia kenyang dengan makan ni ada sama ada. Tak ada sama tak ada. Ada sama ada, tak ada sama tak ada. Dia kenyang dengan makan, ikatan sama ada, sama tak ada. Maknanya ada, tak ada, tak ada. Faham gitu? Apa dia? Ada makan, ada kenyang. Tak ada makan, tak ada kenyang. Sebab apa dia? Sebab makan tu ilat sebab bagi kenyang. Tapi makan jangan makan sikit lah. Tak kenyang juga. Kena banyak lah. Sebab kerana apa? Kerana makan tu adalah ilat bagi kenyang. Faham kita? Sebab bagi kenyang. Maka kalau tak ada sebab, tak ada lah musabab. Kalau tak ada sebab, tak ada lah musabab. Sebab makan ni dia jadi sebab bagi kenyang. Apabila diperolehkan sebab, mesti kena ada juga musabab. Begitu. Sebab tu dalam jadi maknanya apa dia? Makan tu ilat bagi kenyang. Kenapa kau kenyang? Sebab saya makan. Jadi makan tu ilat bagi kenyang. Maka macam kaedah dalam usulul fiqhnya, dia kata al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Maknanya hukum itu berpusingan ia di atas ilat. Ada dan tiada. Maknanya kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada.
Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada lah. Maka macam sini, makan kenyang ni, dia pusingan dia bersama dengan makan. Ada sama ada dan tiada sama tiada. Wujudan wa adaman. Ada, tak ada, tak ada. Ada satu lagi. Kalau kita kira, kenapa kau kenyang? Sebab makan. Kenapa kau makan? Sebab nak bagi kenyang. Tak ada kenyang, sebab tak ada makan. Tak ada kenyang, sebab tak ada makan. Tak ada makan, tak jadi kenyang. Begitu ya. Ada sama ada, tak ada sama tak ada. Itu maknanya ada tambatan tingkatan pada ada sama ada. Mandi dengan basah. Mandi dengan basah. Itu pun ada sama ada juga. Tapi mandi dengan kering. Macam mana? Kalau mandi dengan kering, itu apa? Ada dengan tak ada kan? Kalau mandi dengan kering, kalau mandi dengan basah, ada sama ada. Kalau mandi dengan kering, kena tak ada sebelah, kena ada sebelah. Tak boleh ada kedua-dua tu. Kalau ada mandi, tak ada kering. Kalau ada kering, maknanya tak ada mandi. Kalau ada yang ni, tak ada yang nu. Tak ada yang nu, ada yang ni. Seperti ditambahkan wujud, jadi mana ada tingkatan. Jadi maknanya kenyang tu terhenti, nak ada kenyang tu terhenti di atas ada makan. Tapi jangan lupalah kita cakap pasal hukum adat ni. Tapi kalau tilik pada hukum akal, ada makan tak mesti ada kenyang. Kan? Kalau hukum akal tak mesti ada makan tapi tak ada rasa kenyang. Ada kenyang boleh jadinya tak daripada makan. Rasa kenyang tapi tak makan pun. Kalau kira dengan akal boleh jadilah. Tak mesti ada, tak ada lah dua ni. Tak ada makan tapi Tuhan bagi kenyang. Dan ada makan tapi Tuhan tak bagi kenyang. Boleh jadi. Itu kalau tilik pada hukum akal. Maknanya tak mesti dua-dua ni. Tak mesti sama-sama ada. Begitulah. Ni kita tilik pada pusingan hukum akal. Ya. Kedua, ditambatkan Adam dengan Adam. Yang tadilah, dak sama dak. Seperti ditambahkan tiada kenyang dengan tiada makan. Tak makan, tak kenyang lah. Ada makan, ada kenyang. Tak ada makan, tak ada kenyang. Begitu, tambatan belah balik, tiada. Ketiga, ditambahkan wujud dengan Adam. Seperti, yang saya kata tadi, apa dia? Mandi dengan kering. Mandi dengan kering. Tiga, ditambahkan wujud dengan Adam. Ada mandi, ada apa? Ada mandi, tak ada basuh. Dengan tak ada kering lah. Tak ada kering, tak ada kering. Ada basuh. Ditambahkan wujud dengan Adam seperti ditambah ada sejuk dengan tiada selimut. Tapi mesti sejuk lah. Tidur malam tu tak selimut sejuk. Tapi kena mesti sejuk lah. Seperti ditambahkan ada ikatan antara terasa sejuk dengan tiada selimut. Tidur tak selimut. Tak apalah. Nak bagi nampak masalah. Keempat, ditambahkan Adam dengan wujud seperti ditambahkan tiada hangus, tiada terbakar, dengan sebab tiada wujud manik. Dengan sebab wujud manik, iaitu basah. Apa dia manik? Dia kayu ni, kalau basah kayu tu manik bagi terbakar kayu.
Kayu nak terbakar, kertas nak terbakar. Kalau kita memasukkan kertas dalam api, hangus ke tidak kertas? Tengok dulu syarat dia ada ke tidak. Manik ke ada ke tidak. Kalau kertas tu basah, dia tak panas. Dia tak terbakar kan. Nanti kering dulu dia bakar. Tu maknanya seperti ditamakkan tiada hangus dengan sebab wujud manik. Apa dia manik? Perkara yang menegah. Basah. Basah tu manik daripada jadi hangus. Jadi maknanya kayu nak terbakar, jangan kayu basah lah. Sebab tu kalau ambil kayu yang terselam dalam air 2, 3, 4 hari tu, kita nak bakar tak menyala. Sebab apa? Ada manik di kayu. Ada manik di kayu. Dia manik. Dia manik ni kena manik syarat pun dia ada lah. Macam bab nak solat tu lah. Nak wajib solat. Nak wajib solat dia kena ternafi manik kan. Kalau ada manik tak wajib. Tengok wajib sembahyang 5 waktu tu kalau tak ada manik wajib lah. Apa dia manik? Datangan haid. Jadi maknanya tak ada wajib sembahyang 5 waktu kalau ada manik. Apa dia manik? Kedatangan haid. Itu hukum syarak. Sebab manik-manik ni kalau kita belajar dia dalam bab hukum syarak dia panggil apa? Hukum wad'i. Manik-manik ni syarat manik itu kalau kita belajar dalam hukum syaraknya dia panggil hukum syarak yang wad'i. Begitu. Tapi sini hukum adat lah. Jadi nak cerita katanya kayu tu walaupun kalau kita kira pada adat tu asal dia terima terbakar kan. Terima hangus. Terima terbakar. Tapi terima lah pada adat tu. Tapi jangan ada manik. Kalau ada manik menegah, tak boleh juga. Tak terbakar juga. Begitulah. Dan hukum syarak itu, apa dia hukum syarak? Itu kalamullah. Kalam Allah yang bergantung. Yang bergantung. Mana ia ada sakutan. Yang ada terikat. Dengan perbuatan mukallaf. Kalam Allah. Kalam Allah yang bergantung. Yang bersakutan dengan perbuatan mukallaf. Itu dikatakan hukum syarak. Jadi maknanya kalau kalam Allah yang bergantung dengan yang lain daripada perbuatan mukallaf, maka itu tak panggil hukum syarak, tak bersakutan, tak ada hubung kait dengan perbuatan mukallaf. Itu tak panggil hukum. Tengok dalam Quran tu dia cakap, Allah Taala cakap was-samaa'a banainaha was-samaa'a banainaha, dan langit itu kami membinakan, membuatkan, kami membinakan. Itu kalam Allah ke tidak tu? Kalam Allah. Tapi ada sakutan dengan perbuatan mukallaf ke tidak? Jawabnya tak. Maka itu kalam Allah bukan dia hukum syarak. Apa nak kata hukum syarak pula dia nak cerita kata dia buat langit. Begitu. Itu kalamullah, tapi maksud dengan kalam ni kalam Allah yang azali. Bukan maksud kalamullah yang kita terkenal dengan nama Al-Quran yang kita baca tu. Yang ada 30 juzuk tu. Yang mulai daripada surah Fatihah disudahi dengan surah An-Nas tu. Itu bukan kalamullah yang dipanggil dengan nama Quran, bukan. Kalamullah makna sifat kalam nafsi. Kalamullah yakni kalam nafsi bagi Allah Ta'ala. Yang mana ta'luk dianya ta'luk dilalah. Lepas tu ta'luk dia tu bersakutan dengan perbuatan mukallaf. Jadi kalau nak cakap pasal, kalau mengikut bahasan sifat kalamnya, maknanya sifat kalam Allah Ta'ala itu dia ta'luk kan. Dia ta'luk dengan apa? Ta'luk dengan benda wajib, benda mustahil, benda harus pada akal.
Lepas tu cara takluknya dilalah, memberi tahu, menunjuk, memberi faham. Maknanya bertakluk oleh sifat kalam nafsi Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Maknanya kau kena buat gitu, kau kena buat begini, kau tak boleh itu, tak boleh begini. Itu dia panggil apa dia? Kalam Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Dengan tutut suruh atau tutut tegah atau dengan harus. Lepas tu kalam Allah kalau bersangkutan dengan perbuatan mukallaf tetapi bukan dengan secara tutup suruh, dengan secara tutup tegah dan harus, maka bukan hukum syarak juga. Maka bukan hukum syarak juga, seperti Allah Ta'ala cerita umat-umat dulu. Allah Ta'ala ceritakan itu apa dia, umat-umat dulu kan. Izqala Musa li Rabbih. Kata begitu kan. Itu dak cerita pasal Allah Ta'ala dak cerita pasal perbuatan Nabi Musa. Maka itu kalam Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang mukallaf. Sangkutan sebab cerita pasal perbuatan Nabi Musa. Qulna ya Musa drib bi'asakal hajar. Suruh Nabi Musa pukulkan dengan tungkaknya akan batu. Maka itu cerita Allah Ta'ala pasal perbuatan mukallaf ke tidak? Ceritalah. Tapi bukan cara tutup suruh. Dia cerita pasal Nabi Musa, bukan tutup suruh kita pukul batu macam dia. Maka itu bukan hukum syarak juga. Jadi maknanya cakapan kalam Allah yang ada sakutan dengan perbuatan mukallaf. Tapi sakutan dengan secara mana? Dengan secara tutup suruh atau dengan secara tutup tegah atau dengan secara harus. Mana harus ni tak ditegah, tak disuruh. Dengan tutup suruh ni dengan secara ini sakutan bergantung sakutan kalam Allah dengan perbuatan manusia, dengan perbuatan mukallaf tu dengan tutup suruh dengan secara tutup suruh. Tutup suruh mana talabul fi'l ni tutup buatlah. Nak lek buat. Tutup suruh mana nak bagi buat. Atau tutup tegah nak bagi tinggal. Talabut tarki. Nak tegak, tutup tegak mana nak bagi tinggal. Kalau tutup suruh nak bagi buat. Kalau tutup tegak nak bagi tinggal. Atau dengan harus ataf pada dengan tutup suruh. Atau dengan harus. Maknanya bersangkutan dengan perbuatan mukallaf kalam itu tetapi tidak dengan tutup suruh, tidak dengan tutup tegah. Itu dikatakan dengan harus. Apa makna dengan harus? Mana tak ada tututan suruh, tak ada tututan tegah. Tak disuruh, tak ditutup buat, tak ditutup tinggal. Itu mana tak suruh, tak larang. Atau yang dihantarkan bagi tutut dan ibahah. Atau yang dihantarkan, ini nak isyarat kepada hukum wad'i, hukum syarak yang wad'i. Sah, batal, gitu kan. Atau yang dihantarkan atas pada yang bergantung. Di kalam Allah yang dihantarkan bagi tutut, tutut suruh, tutut tegah. Bagi tutut, yakni tutut suruh, tutut segah. Gitu ya. Bagi tutut, yakni tutut suruh dan tutut tegah. Seperti manik, syarat, sah, batal, gitu kan. Sebab sah apa dia? Apa dia? Sah, batal, sah, fasid, apa dia lagi? Sah, fasid, syarat, manik, sebab kan. Sah, fasid, syarat, sebab, manik, dia ada. Atau yang dihantarkan bagi tutut, yakni tutut suruh dan tutut tegah itulah.
dan bagi ibahah. Sini dia cakap kata dengan harus. Sini cakap ibahah mana sama. Ha, dan bagi ibahah. Tu dia harus yang tadi lah. Harus yang tadi. Maknanya hantaran bagi buat tutup wajib, hantaran bagi harus. Ibahah. Harus ibahah. Nah. Dan masuk di dalam tuntut suruh itu dua perkara. Tutup suruh ni maknanya tutup buat. Tekan. Tekanan pada buat. Menekan pada buat. Tak pasti paksa lah. Menekan pada buat. Nak bagi buat. Nak bagi buat. Dah. Dia katanya dan masuk di dalam tutup suruh tutup buat itu dua perkara. Pertama wajib. Dia panggil wajib seperti yang ada pada seperti hukum bagi sembahyang 5 waktu puasa bulan Ramadan kan. Pertama wajib. Wajib ni apa dia? Kalam Allah Ta'ala yang bergantung dengan yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf dengan secara tutup buat. Tapi tutup buat ni dengan secara putus. Macam mana pun kena buat. Begitulah. Maknanya makna wajib barang yang diberi pahala atas orang mengerjakan dia dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Ni benda wajibnya begitu. Benda wajibnya begitu ialah barang yang diberi pahala, diberi pahala, diberi balasan baik, tu pahala, diberi balasan baik atas yakni kerana atas orang, atas orang mengerjakan dia kan barang. Siapa buat benda ni Allah Taala bagi pahala. Kalau zakat ni masuk tak sunat? Zakat ni. Barang yang diberi pahala atas orang mengerjakan dia, masuk ke tidak sunat? Masuk kan? Wajib masuk ke tidak? Wajib pun masuk. Wajib pun masuk, sunat pun masuk juga dalam kataan apa dia? Barang yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan dia, sunat pun masuk, wajib pun masuk. Tapi kita cakap pasal makna apa ni? Makna wajib kan? Sebab tu nak berhenti zakat ni tak boleh. Takrif dia kena ada tambah lagi. Dan diseksa atas orang meninggalkan dia. Ini masuk ke tidak sunat? Dah tak masuk dah. Jadi kataan yang pertama, barang yang diberi pahala atas orang mengerjakan dia, itu wajib sunat masuk lagi tu. Dah di bawah makna kata, masuk lagi, sunat masuk lagi tu di bawah perkataan barang yang diberi pahala atas orang mengerjakan dia tu. Jadi maknanya masuk di bawah perkataan barang yang diberi pahala atas orang mengerjakan dia tu masuk oleh dua perkara. Ialah sunat dan wajib. Dan diseksa. Ni keluarlah yang sunat. Dan diseksa atas orang meninggalkan dia. Ini tak masuk sunat. Jadi tinggal ada wajib sajalah. Jadi caranya ulama dia takrif tu depan-depan tu dia masuk nanti satu keluar. Tinggal ada ma'raf saja. Dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Diseksa atas orang meninggalkan dia. Jadi diseksa tu mana sepatut diseksa. Diseksa mana sepatut diseksa. Dengan mana kalau Allah Ta'ala menyeksakan orang ni, tak jadi zalim pada Allah. Allah bukan tak jadi zalim. Sebab sepatut. Kalau buat dengan tak sepatut itulah. Kalau seksa dengan tak sepatut diseksa, itu jadi zalim Allah. Sebab tu Allah Ta'ala menseksakan orang kafir, menseksakan orang tak semayang pun. Zalim ke tidak? Tak zalim sebab apa? Sebab sepatut diseksa.
Kan? Macam kita jual barang kita lah. Kita ambil tak duit orang. Ambil. Tapi ambil dengan secara ada hak. Ada sepatut kena ambil. Kan? Tapi jangan cakap kata berdosa ambil duit orang. Jangan cakap begitu, berdosa ambil duit orang. Tapi ambil duit orang tu berdosa mana? Dengan tak ada hak nak ambil, tak sepatut nak ambil, haram dah ambil. Tapi kalau sepatut ambil, tak haram. Kan? Tengok orang bagi kat kita, ambil barang orang kah? Itu tak salah sebab sepatut dia ambil. Kita jual, orang bagi duit kat kita. Orang beli, dia bagi duit kat kita. Tak jadi kata ambil duit orang kah? Tapi ambil dengan secara sepatut dia ambil, tak salah. Itu nak banding katanya, apabila seksa sekalipun, bunyi dengar katanya azab sekalipun, tetapi kalau sepatut tak jadi zalim. Faham ke? Kalau seksa berat sekalipun, apa dia? Kalau sepatut diseksa, tak jadi zalim. Tengok kerajaan, dia ambil orang bercuri, orang bunuh orang masuk penjara, zalim ke tidak kerajaan? Tak zalim. Sebab apa? Orang ni sepatut dipenjarakan. Sebab ada kesalahan. Tak jadi zalim. Kalau orang tak salah dipenjarakan, itulah zalim. Sebab tak sepatut tak ada hak nak dipenjarakan. Sini pun begitu juga. Allah Ta'ala menyeksakan orang yang sepatut menyeksa, orang yang sepatut diseksakan sebab dia tinggal benda wajib. Zalim ke tidak? Jawabnya tak zalim sebab orang ni sepatut diseksa. Mana kau tak nak kena seksa, kau jangan tinggal lah. Jangan buatlah benda haram. Jangan tinggallah benda wajib. Soalannya begitu. Dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Tapi meninggal tu meninggal dengan tak ada uzur lah. Itu maklum dalam bab fiqh kan. Kalau tinggal dengan sebab ada uzur, itu pun tak salah juga kan. Kalau tinggal dengan sebab tinggal salah ni, tinggal salah dan tinggal tak salah tak mengapa. Patut diberi pahala. Jadi kita ulang balik sikit lagi. Wajib tu ialah barang diberi pahala. Syarat nak dapat pahala, syaratnya ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, taklah juganya. Tak apa. Tak dapat pahala juga. Cumanya lepas pada tututan tu lepas lah. Tapi pahala tak dapat juga. Jadi nak dapat pahala syaratnya ikhlas. Syarat diseksa akan orang tinggal. Syarat nak seksa maknanya kalau tak ada uzur. Lagi pulanya kalau Allah tak ampun. Kalau Allah tak maaf. Diseksa lah. Maknanya kalau tinggal dengan secara ada uzur, tak diseksakan juga. Artinya tinggal tak ada, bukan makna tinggal dengan secara tak ada uzur, tetapi Allah ampun, tak kena seksa juga. Itu tambahlah sebagaimana kita maklum. Misal dia seperti sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan, maka kita boleh katalah kita tatbik. Ni nak panggil tatbik dengan ta'rif. Mana nak selorongkan misal dengan ta'rif. Nak tatbik maknanya nak meselorongkan akan misal dengan ta'rif. Misal bagi wajib apa dia? Sembahyang 5 waktu. Ta'rif dia barang yang diberi pahala. Itu ta'rif. Maka macam mana kita nak kata bagi selorong misal dengan ta'rif? Kita kata begini. Tempat barang tu letak sembahyang. Tempat dalam makna wajib tu, pada makna wajib tu, maknanya barang yang diberi pahala. Tempat barang yang tu kita letak sembahyang. Jadi, sembahyang diberi pahala, dan sembahyang itu diberi pahala atas orang mengerjakan dia kan sembahyang. Gitu ya. Sembahyang itu tempat barang yang tu kita letak sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu diberi pahala atas orang mengerjakan dia kan sembahyang 5 waktu
dan diseksa atas orang meninggalkan dia kan sembahyang 5 waktu. Itu cara panggil katanya tatbik, misal dengan ta'rif. Mana muslawangkan akan misal dengan ta'rif. Kita kata gitu. Dan puasa bulan Ramadan. Cuba kata ganti di tempat barang yang tu, katanya puasa bulan Ramadan itu diberi pahala atas orang mengerjakan dia, diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Dan zakat. Dan zakat. Zakat yang maklum. Dan zakat yang maklum. Dan lainnya daripada sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan zakat. Daripada segala wajibatis syar'i. Semualah benar-benar wajib pada syarak tu masuk dalam makna yang dikata semua. Semuanya perkara-perkara yang lain lagi tu kalau buat diberi pahala, kalau tinggal sepatut diseksa. Semua benda yang wajib tu kata begitulah. Abi. Nampaknya saya kena minta akhir di sini. Kedua, sunnah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.